Salam sejahtera kepada pensyarah kami iaitu Dr. Fairuz. Kami daripada Kumpulan 1 ingin membentangkan tajuk kemerosotan ekonomi di Malaysia akibat COVID-19. Kumpulan kami terdiri daripada 6 orang ahli iaitu Puja Subramaniam, Dineshwaran Dewan, Kirtini Doraisamy, Raidah binti Hassan Basir, Kanageswaran Rajasegaran dan Kritika Gunasegaran. Saya akan memulakan pembentangan dengan pengenalan. Ekonomi merupakan sains yang mengkaji bagaimana manusia menggunakan sumber ekonomi yang terhad untuk memenuhi keperluan mereka yang tidak terhad. Ketidakseimbangan antara sumber ekonomi dan keperluan manusia ini yang menimbulkan masalah kekurangan. Apabila aktiviti ekonomi berkurangan, kemelesetan ekonomi akan berlaku. Sebagai contoh, baru-baru ini apabila pandemik COVID-19 menyerang negara, kerajaan terpaksa melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan di Malaysia dan sekaligus ia memberikan kesan terhadap struktur ekonomi negara, kadar pengangguran, pengangkutan awam, kadar mata wang asing, pelancongan. Selamat sejahtera, saya Kritika Gunasegaran akan membentangkan kesan pandemik COVID-19 terhadap struktur ekonomi. Pandemik COVID-19 telah mengakibatkan kemerosotan bekalan makanan. Hal ini disebabkan kegangguan atas sektor pertanian yang merupakan sumber utama pengeluaran makanan. Selain itu, pandemik COVID-19 turut merosotkan sektor-sektor ekonomi seperti sektor primer, sekunder dan perkhidmatan, di mana aktiviti-aktiviti seperti pembinaan, pembuatan, pengangkutan, impor dan ekspor terjejas. Bagi membendung kemerosotan ini, kerajaan dan Kementerian Pertanian Industri Makanan telah memastikan pengendalian kilang dan membenarkan operasi setiap sektor satu persatu dengan pematuhan SOP yang ketat berdasarkan buku prosedur operasi standard AM dan garis panduan AM kebenaran beroperasi serta penggerakan pekerja bagi syarikat 2020. Pengangguran adalah istilah yang merujuk kepada seseorang individu yang boleh bekerja dan sedang mencari pekerjaan tetapi tidak dapat pekerjaan. Keadaan pengangguran menjadi semakin serius sejak kewabakan COVID-19 di kebanyakan kluster di negara kita. Menurut laporan daripada Jabatan Perangkaan Malaysia, kadar pengangguran menunjukkan meningkat sebanyak 5%. Bilangan pengangguran melonjak 48.8% berbanding tahun sebelumnya iaitu 778,000 orang. Pertubuhan yang ketara dalam bilangan pengangguran akan menyebabkan pelbagai kesan dan masalah. Yang pertama merupakan bilangan kes masalah sosial semakin melonjak. Sebagai contoh, aktiviti haram seperti menagih dadah, perjudian dan juga penyeludupan menjadi kaedah yang berlainan untuk dapatkan pendapatan. Yang kedua adalah pengakibat masalah mental dalam seseorang. Biar kita ambil contoh, stigma, autism dan sikap merendahkan diri adalah masalah yang perlu menghadapi dan mengatasi bagi seseorang yang mengalami pengangguran. Pengangguran juga meningkatkan kadar kemiskinan di negara kita. Kadar kemiskinan adalah salah satu kekurangan untuk mencapai negara yang maju dan aman. Ibu bapa adalah mangsa utama bagi mengalami isu ini apabila mereka menghilangkan pendapatan, mereka tidak dapat memberi keselesaan kepada anak-anaknya. Yang keempat adalah pengangguran juga menyebabkan sikap ketidakpuasaan dalam pekerjaan antara kalangan remaja. Terutamanya, mereka bertukus lumus untuk menamatkan pengajian mereka dengan cemerlang tetapi tidak dapat pekerjaan dalam bidang yang mereka diceburi. Statistik menunjuk bahawa graduan yang telah graduasi bagi tahun 2020 adalah 5.36 juta tetapi 4.4% mengalami isu pengangguran yang mana sebanyak 23,000 graduan tidak dapat lagi kerja. Kesimpulannya, kesan COVID-19 terhadap pengangguran telah membawa pelbagai kesan yang negatif terhadap komuniti. Pelbagai pihak seperti kerajaan dan majikan haruslah bekerjasama untuk meminimumkan ataupun mengatasi masalah yang disebabkan oleh pengangguran. Kesan pandemik COVID-19 terhadap pengangkutan. Pengangkutan adalah sesuatu teknologi yang dicipta untuk memindahkan sesuatu objek daripada sesuatu tempat ke tempat yang berbeza. Pada zaman dahulu, haiwan seperti lembu, unta dan juga kuda digunakan sebagai pengangkutan. Jenis pengangkutan zaman moden adalah pengangkutan air, pengangkutan udara dan juga pengangkutan darat. Kesan pandemik COVID-19 terhadap pengangkutan ialah kemerosotan permintaan kerana kebimbangan rakyat terhadap penjangkitan COVID-19. Kedua ialah pengurangan perkhidmatan perjalanan. Sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan, pengangkutan awam seperti MRT, LRT dan KTM terpaksa mengurangkan perkhidmatan perjalanannya. Seterusnya ialah perberhentian operasi segmen luar dan segmen dalam. Kereta pesawat tersadai di serata lapangan terbang susulan sekatan perjalanan dan penutupan sepadan pada bulan Mac 2020 lalu. Di mana aliran pendapatan menjadi lumpuh, barisan tenaga pekerja diarahkan bercuti dan lapangan terbang ditutup. Bagi sektor perkilangan pula, industri galian mengalami penurunan selepas China mengurangkan import ke atas minyak kerana kilangnya ditutup dan menyebabkan harga minyak import menurun. Akhir sekali, peralihan pengangkutan awam kepada pengangkutan persendirian. Orang awam lebih memilih untuk menggunakan pengangkutan persendirian kerana mereka berasa lebih yakin akan keselamatan dan kebersihan mereka. Langkah-langkah bagi meningkatkan struktur pengangkutan. Membasmi kuman dengan lebih kerap, melindungi kesemua pekerja dengan memakai pelitup muka, membenarkan penumpang duduk mengikut jarak sosial. Ia adalah untuk memastikan keadaan baru yang lebih selamat dan kebersihan terjaga. Penekanan harus diberikan untuk meningkatkan keberkesanan komunikasi dengan pengguna.
Jadi, para pengguna akan lebih memahami dan mengikuti jarak sosial antara satu sama lain. Norma baru ini memerlukan tahap disiplin yang tinggi untuk menyediakan perkhidmatan pengangkutan awam yang selamat dan berterusan kepada pengguna. Norma baru ini jika dipraktikan, sudah pasti memberi impak yang baharu kepada budaya masyarakat dan mereka akan sentiasa menjaga kebersihan mereka. Kesan keempat pandemik COVID-19 terhadap negara adalah kesan terhadap kadar pertukaran asing. Hal ini dapat dilihat apabila ringgit Malaysia jatuh berbanding dolar Amerika Syarikat, Singapura dolar, yen, pound Britain dan juga euro. Penurunan ringgit Malaysia ini mungkin disebabkan oleh penurunan penanda aras minyak mentah Brent yang memberi kesan kepada negara yang bergantung terhadap minyak seperti Malaysia. Oleh itu, antara langkah yang boleh diambil oleh kerajaan adalah dengan mengurangkan import beras negara kerana Malaysia mampu menampung keperluan beras 33 juta rakyat. Selain itu, subsidi petani dan pesawat juga harus ditingkatkan supaya lebih ramai petani dan pesawat dapat diupah untuk meningkatkan pengeluaran beras negara. Di samping itu, kerajaan juga harus memberi tumpuan kepada industri getah dan juga kelapa sawit kerana minyak sawit dapat membantu dalam pembuatan sabun dan deterjen yang berguna dalam membantu dunia membendung wabak COVID-19 ini. Dengan itu, kerajaan boleh menumpukan kepada kegiatan tersebut supaya dapat mengeksport barangan tempatan ke seluruh negara. Hal ini juga dapat meningkatkan jumlah ekspor negara dan meningkatkan pendapatan negara sekaligus menstabilkan nilai mata wang. Sektor pelancongan juga memainkan peranan yang penting dalam ekonomi. Pelancongan di Malaysia terjejas secara teruk akibat daripada coronavirus yang melanda di negara ini. Sektor pelancongan di dalam dan luar negara terpaksa ditutup demi mengurangkan penularan penyakit yang membahaya ini. Oleh itu, kunjungan Malaysia iaitu Visit Malaysia 2020 telah dibatalkan kerana 50% daripada pelancongan yang bakal mengunjungi ialah daripada negara Singapura dan negara China. Rakyat Malaysia terlalu mematuhi prinsip rukun negara yang keempat, iaitu kedaulatan undang-undang ketika pandemik COVID-19 melanda negara Malaysia. Falsafah yang berkait dengan keadaan ini ialah falsafah ekonomi. Kejatuhan dalam ekonomi sektor pelancongan ini boleh diatasi dengan penggunaan falsafah ini dalam membuat keputusan ekonomi selepas akhirnya pandemik COVID-19. Kita boleh mencapai keadilan dalam penerangan sumber secara adil kepada semua lapisan masyarakat jika kita mengikuti falsafah ekonomi ini. Dan saya ingin membentangkan tentang kesan pandemik COVID-19 terhadap gaya hidup. Yang pertama adalah norma baharu dalam kehidupan harian. Semua orang telah mengamalkan norma baharu seperti memakai pelitup hidung dan mulut ataupun dipanggil sebagai face mask. Kerap mencuci tangan dan penggunaan sanitizer telah juga diterapkan. Bukan itu sahaja, penjarakan sosial 1 meter antara orang lain juga telah diamalkan. Justru, perubahan gaya hidup pelajar juga merupakan salah satu kesan gaya hidup. Pelajar pada masa kini telah menghadiri kelas dalam talian dan suka memahami pelajaran yang ingin dipelajari. Walaupun belajar secara talian, sesetengah pelajar juga mempunyai masalah dalam kurang peralatan teknologi seperti komputer riba, internet dan sebagainya. Seterusnya, perubahan gaya hidup pekerja juga boleh dikatakan sebagai salah satu kesan daripada pandemik COVID-19. Sesetengah pekerja telah mengalami kehilangan punca pendapatan dan proses pemotongan gaji juga merupakan salah satu masalah yang kritikal dihadapi oleh pekerja. Bukan itu sahaja, beberapa pekerja yang bekerja di rumah pula juga mengalami masalah dalam kemudahan pengaksesan internet. Kesimpulannya, sejak COVID-19 melanda negara Malaysia, ia telah membawa kepada pelbagai kesan dan cabaran terhadap negara. Yang pertama, sektor utama iaitu struktur ekonomi ini terjejas kerana hasilnya lebih banyak berbanding permintaan rakyat. Jadi, untuk mengelakkan pembaziran ini, pihak kerajaan dan bukan kerajaan membeli hasil tersebut dan menagihkan kepada asnaf yang memerlukan bantuan. Sektor kedua iaitu pembinaan dan perkilangan diberhentikan sementara waktu kerana peningkatan kes COVID-19 terhadap pekerja asing. Kesan yang sangat mendalam apabila harga minyak menurun dan ia memberi impak besar kepada kadar mata wang. Sektor pelancongan yang menyediakan peluang pekerjaan dan perniagaan juga mengalami kerugian sebanyak 3.37 bilion. Pandemik ini telah mengubah gaya hidup masyarakat dan memerlukan norma hidup yang baharu. Rakyat dihendaki untuk mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan bagi mengurangkan kes harian. Walaupun semua sektor telah dibuka semula, majikan mestilah memastikan pekerja dan penghujung telah menerima vaksinasi lengkap supaya dapat mempertimbangkan risiko kendiri. Semua pelajar perlu divaksinasi sebelum menghadiri ke sekolah dan menjaga kesihatan fizikal dan mental. Virus COVID-19 ini masih berada di persekitaran dan kita mestilah berjuang bersama-sama untuk memerangi wabak ini habis-habisan. Itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih.